Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Ini dia berita menggempakan sahabat-sahabat semua ya ke atas kedegilan ya, kebobrokan daripada lebay-lebay ustaz-ustaz, ulama-ulama pro kepada parti PAS ini sahabat semua. Ya sudah begitu banyak ya arahan, seruan ya, bukan saja daripada majlis agama, daripada istana, raja-raja, sultan sahabat semua. Tapi kita boleh nampak betapa degilnya, betapa mereka menganggap diri mereka itu hebat apabila terus melanggar segala arahan yang diberikan ini sahabat semua. Hari ini pemimpin ya pemuda daripada AMK daripada Terengganu ya memberikan persoalan ya, kenapa masih ada ahli politik ya yang masih membuat ceramah di masjid. Di manakah tindakan Maidan? Sepakat Maidan itu, ini yang saya ingin kongsikan sahabat-sahabat semua. Ya, beliau bertanya, mana tindakan Maidan ya terhadap ahli politik yang masih berceramah di masjid? Ini adalah kenyataan terkini daripada pemimpin Pakatan Harapan di Terengganu sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat apa yang dia nyatakan di sini adalah di mana pemuda Pakatan Harapan Terengganu tertanya, apakah perkembangan dari surat pekeliling Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM, yang melarang semua kepimpinan dan aktivis politik dari menyampaikan ceramah dan pengajaran agama di masjid dan surau di dalam negeri Terengganu. Ini karena selepas surat pekeliling atas nama yang dipertua MAIDAM itu disiarkan 2 bulan lalu, pemimpin PAS negeri dilihat masih lagi meneruskan ceramah di masjid-masjid. Kata Ketua Pemuda PAS itu Zamir Ghazali berkata, beliau tidak menolak kemungkinan MAIDAM telah pun mengadakan perbincangan untuk memanggil ya beberapa individu yang ingkar terhadap arahannya. Namun persoalannya sekarang, kata Zamir, sejauh manakah tindakan penguatkuasaan itu diambil? Kerana sehingga kini masih belum diketahui apa tindakan yang sudah dilakukan oleh MAIDAM bagi menunjukkan keseriusan Majlis Agama Islam Negeri menguatkuasakan larangan mereka. Kita dapat lihat ketika hari raya baru-baru ini pun ada ahli politik menyampaikan khutbah raya di atas mimbar masjid. Kita merasakan bahwa MAIDAM mungkin sudah ada tindakan daripada sudut perbincangan memanggil individu-individu tersebut untuk memberikan tunjuk sebab kepada apa yang mereka lakukan. Namun katanya, sejauh manakah penguatkuasaan kepada larangan yang sudah ada dalam pekeliling tersebut, yaitu kita dapati masih belum ada tindakan yang konkret daripada pihak MAIDAM sendiri, katanya ketika dihubungi Harapan Daily. Menerusi surat pekeliling yang dikeluarkan pada 3 Mac lalu, MAIDAM mengeluarkan larangan sedemikian selepas Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, menzahirkan duka cita dengan penglibatan segelintir ahli politik yang menyampaikan kuliah, ceramah dan pengajaran agama di masjid serta bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumat di masjid tanpa kebenaran daripada MAIDAM. Sultan Mizan juga telah bertitah supaya semua pihak dapat menghormati dan mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh MAIDAM dan GHET. Namun begitu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada 4 Mac berkata dia akan tetap meneruskan aktiviti berceramah dan khutbahnya seperti biasa di masjid dan surau-surau. Sehingga 17 Mac lalu Abdul Hadi dilihat masih meneruskan aktiviti ceramahnya di Masjid Rusila Marang, namun tidak apa-apa tindakan yang diambil oleh MAIDAM. Sementara itu, Harapan Daily juga mendapatkan perkembangan terkini dari MAIDAM tentang tindakan yang diambil terhadap ahli-ahli politik yang ingkar arahan namun masih belum berjaya mendapatkan respon. Sementara itu, Zamir yang juga Ketua Pemuda Amanah Terengganu berkata, sikap pemimpin PAS yang berkeras melanggar peraturan yang ditetapkan Majlis Agama Islam Negeri menunjukkan tauladan yang tidak baik kepada rakyat. Baginya, pekeliling yang dikeluarkan atas sebab kebimbangan dizahirkan Sultan Terengganu sendiri, dan apabila titah baginda diingkari, ia menunjukkan PAS sebenarnya biadab terhadap Sultan kerana terang-terangan melanggar peraturan yang ditetapkan. Di situ adalah satu sikap yang boleh kita belajar betapa angkuh pemimpin negeri. Ahli-ahli politik yang ada sekarang khususnya dalam aspek pematuhan kepada pekeliling yang dikeluarkan oleh institusi yang mempunyai autoriti, katanya.
Wow, itu dia sahabat semua. Seperti yang awal saya katakan tadi, dengan keegoan, dengan kesombongan, ya mereka masih lagi melakukan. Ya, walaupun ya sudah mendapat arahan tita daripada Sultan Terengganu sendiri, khususnya seperti Presiden PAS, ya masih melakukan, ya walaupun dilarang alih-alih politik untuk berkhotbah, berceramah di masjid dan surau, tetapi sehingga hari ini sahabat semua, mereka masih lagi masih melakukan tindakan seperti mana yang kita dinyatakan oleh Ketua Pemuda Pakatan Harapan di Terengganu ini sahabat semua. Wow, amat memalukan. Beginikah sikap seorang ulama, ustaz yang bergelar sebagai ulama, sahabat-sahabat semua. Tetapi mereka sanggup ya mengingkari, ya derhaka kepada arahan daripada Sultan Terengganu, dan mereka merasakan mereka yang paling hebat. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat ya, beri komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walontit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian, fitnah yang melampau. Sepertinya otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Alright, itu saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kamkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Orang Apa Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.